kita akan kupas berkenaan dengan satu program yang dilaksanakan oleh pihak TVET dipanggil sebagai TVET Mara Prihatin. Ini khususnya untuk membantu mereka yang terjejas banjir. Jadi apakah antara usaha murni dilakukan oleh mereka semua ini? Perbicaraan lanjut bersama dua tetamu di studio kami bawakan. Selamat pagi diucapkan kepada Cik Muhammad Zaini Abdul Majid selaku pensyarah diploma Kejuruteraan Elektronik Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya. Juga di hujung sana Encik Muhammad Salman Saleh selaku pensyarah otomotif Institut Kemahiran Mara Jasin. Apa khabar kedua-duanya selamat pagi? Alhamdulillah. Terima kasih sama kita hari ini, terutamanya yang jauh daripada Melaka sama kita hari ini. Baru-baru ini kita semua sedia maklum ada beberapa negeri terjejas disebabkan oleh banjir dan kita sedia maklum bagaimana sebenarnya banjir ini memberikan kerosakan terhadap barang-barang elektrik, elektronik, kereta dan sebagainya. Jadi saya difahamkan program TVET Mara Prihatin ini dilaksanakan khusus untuk membantu mereka yang terjejas dan juga peralatan-peralatan yang ada ini untuk dibaiki semula. Jadi mungkin sedikit pengenalan dan juga mukadimah berkenaan program ini terlebih dahulu daripada Encik Zaini, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum itu saya nak terima kasih kepada SPM dan RTM kerana jemput kami untuk mengetengahkan lagi TVET Mara. So program ini kami jalankan dengan banyak kombinasi dan combination daripada beberapa IKM, KKTM dan MDI, yang mana beberapa kepakaran kami itu telah digunakan pakai untuk kita buat baik pulih dan repair lah peralatan-peralatan elektronik ini. Yang terlibat daripada macam kami daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya, MDI dan juga IKM lah. Kebanyakan kepakaran itu kebanyakan kepada electrical, ada yang electrical dan ada juga untuk yang elektronik part. Itulah yang berlangsung kami buat di beberapa tempat. Yang pertama di Kampung Padan Jawa dan juga di Kolej Mara Banting. Sekarang ini masih berlangsung lah. Sekarang ini stop sekejap sebab ada masalah kekangan-kekangan masa lain lah. So, sekarang pun semester baru pun dah tengah berjalan. So kami stop sekejap. Mungkin ada pelapan ni, ada perancangan lain lah, insyaAllah. Okey. Itu di sekitar Lembah Kelang lah, di Petaling Jaya. Jadi di Melaka juga difahamkan turut dilaksanakan program ini. Jadi kalau Encik Salman boleh kongsikan bagaimana program ini dilaksanakan di sekitar Melaka? Di Melaka kita juga ada beri bantuan, tapi kita tidak turun padang seperti mana kita lakukan di Bukit Canggang lah. Kita memberikan bantuan makanan RM2 di mana-mana tempat yang terkesan banjir lah, seperti di Lubuk Cina. Jadi kita fokus yang pertama di sana, aktiviti yang kedua kita, misi banjir kita di Bukit Canggang. Bukit Canggang. Yeah. Okey, bagaimana penglibatan pelajar? Ialah bila melibatkan TVET ni pasti ada pelajar yang turut serta sewaktu misi bantuan banjir bagi dia di Melaka. Pelajar-pelajar otomotif kita sebenarnya mereka belum pernah lagi bekerja dalam situasi yang sebenar. Di sanalah kita terapkan mereka supaya dapat bekerja dan mereka dapat mempraktikkan apa yang mereka telah belajar di kolej bersama-sama dengan pensyarah mereka. Alhamdulillah kita terapkan juga kepada mereka macam mana untuk berparti kepada orang ramai, bekerja tanpa ganjaran. Kita membina modal insan kepada pelajar-pelajar ni. Okey. Pengkhususan di Melaka adalah otomotif, maksudnya kereta lah ya. Ya, jadi bagaimana kalau boleh kongsi sikitlah situasi di Melaka, kereta-kereta pasca banjir ini bagaimana, berapa masa yang diperlukan untuk pelajar-pelajar ini membaiki dan anggaran kos yang diperlukan untuk melaksanakan program ini? Kos untuk kita lakukan misi banjir ini sebenarnya besar untuk membaiki kenderaan. Tetapi kita minta kepada owner-owner kereta untuk support lah untuk beli barang-barangan spare part. Jadi keadaan kenderaan mereka agak teruk kerana tenggelam hampir seminggu. Mana-mana kenderaan yang menggunakan injection system, kebanyakannya kita tak dapat selamatkan kerana kita dah buka dia punya electronic control unit dia, dan kita nampak sampai dah kembang lah dan berkarat. Jadi kita tak dapat selamatkan kecuali mereka perlu gantilah alat-alat tu. Memang harganya agak tinggi.
Okey, itu berkenaan kereta yang terjejas disebabkan oleh banjir. Satu lagi perkara yang perlu diberikan pengurusan adalah barang elektronik. Kalau kita lihat di media sosial kan banyak peti ais tergolek, keluar dari rumah pun ada kan. Kalau barang-barang kecil macam periuk nasi ke apa, tak apalah, okey lagi kita boleh beli yang baru. Ini barang berat besar pula tu. Tapi jangan risau, sebenarnya ada alternatif lain. Ini masih lagi boleh diperbaiki. Cik Zani, kalau Cik Zani boleh kongsikan cara untuk menyelenggara barangan elektronik ini pasca banjir sebelum mereka menghantar ke kedai ataupun membuang dan sebagainya. Okey, untuk peringatan kepada pengguna-pengguna elektrik lah. Sekiranya berlaku banjir, kalau boleh make sure semua power supply kita tutup lah. Tutup, jangan on. Sehingga dia kering sampai air surut. Jangan kita turn on dulu. Jangan kita turn on dahulu. Apapun itu, peti ais ke, mesin basuh ke, jangan turn on dahulu. Kita buka lah dia punya back cover, apa-apa benda itu supaya kita nampak sebelah bahagian dalam. Tengok ada lumut ke, ada tanah ke apa-apa yang kita perlu cuci lah. Kita sembur dia, sembur dengan water jet. Jangan perlu yang pakai yang sharpnya lah, pakai yang jenis yang kembang macam kita cuci kereta tu. Bersihkan dan kita keringkan. Dan insya-Allah kalau kita tak on waktu banjir dan kering, insya-Allah dia akan boleh beroperasi seperti biasa. Kecuali kalau yang ada built-in bateri, itu ada masalah sikitlah. Sebab bila ada built-in bateri, dia kena dah terendam dalam air dalam beberapa hari, possibility untuk boleh berfungsi semula tu agak tipis lah. Kalau yang menggunakan power out yang lain, macam mesin basuh, peti ais, rice cooker tu, insya-Allah kita boleh selamatkan. Mungkin ramai yang tertanya di luar sana, kenapa tak buang saja peralatan elektronik ke memandangkan ia tidak boleh dipakai lagi dan sebagainya. Kalau Cik Zani boleh kongsikan value sebenarnya ataupun nilai sesuatu barangan elektronik itu sekiranya ianya dibuang, apakah kesannya akan terjadi kepada alam sekitar kita, kepada struktur ekonomi dan sebagainya. Cik Zani kalau kita buang tu, benda tu sayanglah, kita akan jadi macam satu, mungkin akan jadi satu pencemaran pula kan. So kalau boleh kita tengok sebelum kita buang dulu, kita tengok dulu kenapa perlu kita buang. Apa kata kita cuba baiki, kita repair apa yang patut. Sebab benda ni agak mudah, dia bukan ada complicated. Kalau macam mesin basuh pun dia dah ada satu protection dah dekat skirt tu. Maksudnya air dia letak silikon, so kalau terendam dalam air 2-3 hari pun dia tak ada masalah. Kita cuci bersih dan kita tunggu kering, kita pakai blower ke pakai hair dryer bagi kering semua, dan kita boleh turn on, dan insya-Allah saya beri garanti lah 80% dia akan boleh beroperasi semula dan kita tidak merugikan kos kita untuk beli yang baru lah. Walaupun nampak macam murah, 100-200, tapi kos dalam banyak banjir kan, kos banyak nak uruskan macam ni macam-macam kan. Tu bila apa kata kita cuba selamatkan apa yang boleh. Supaya kos yang ditanggung oleh yang terjejas banjir tu akan lebih kecil lah, reduce lah. Maksudnya benda-benda basic macam periuk nasi, peti ais, mesin basuh tu maksudnya satu keperluan kan. Selepas tu banjir nak basuh baju, takkan hantar dobi kan. So kita boleh buat sendiri insya-Allah. Hantar dobi je satu mesin tu dah RM4 baru buka baju je. Itu boleh untuk kering lagi kan. Tak masuk pencuci pengering lagi dengan pencuci untuk baju lagi dan sebagainya perlu digunakan kan. Bila banjir ni banyak benda yang perlu dicuci. Jadi kita repair lah dulu, baiki mana yang boleh. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, Cik Zani, sebelum kita kecil sama sekali lagi, kos untuk memperbaiki peralatan elektronik ini, cas yang dikenakan oleh mereka yang menyediakan perkhidmatan untuk membaiki barangan elektronik ini, anggarannya berapa ringgit? Sebab kita tak nak mereka di luar sana tertipu ataupun ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan mengenakan charge yang tinggi. Nak baiki periuk nasi kena contoh 500 umpamanya. Terlalu mahal kan. Jadi kita ingin berikan maklumat kepada orang ramai berapa anggaran charge yang akan dikenakan oleh mereka ini sekiranya mereka menghantar barangan elektronik mereka untuk diperbaiki setelah ditenggelami air banjir. Okey, untuk kos kalau barang-barang tu dia tak mahal, tapi yang mahal adalah skill dia. Skill orang yang repair tu tak semua orang boleh buat. Pandai kan nak detect, nak troubleshoot dekat mana yang rosak. Biasa komponen tu kalau setakat yang komponen-komponen kecil ni just berapa sen saja. Tapi kalau melibatkan board tu mungkin dalam ratus-ratus sebab dia ada controller. Mungkin ada dalam 200, ada 100 kan. So benda kos tu, tapi bila charge dengan service charge tu, kebanyakan charge tu disebabkan oleh kepakaran orang. Tak semua orang pandai kan nak repair kan, nak troubleshoot dekat mana yang rosak. So dia punya kos tu dia taklah mahal kalau kita boleh buat sendiri. Kita beli part, kita tahu dekat mana rosak, so kita boleh repair sendiri, kos dia agak menjimatkan. Tapi bila kita hantar orang upah,
Dia akan melibatkan service charge untuk orang cakap dia punya kepakaran, dia punya skill tu. Skill tu yang mahal tu tak semua orang ada. Tak masuk lagi barang yang perlu ditukar. Bayar untuk barang lagi, bayar untuk skill lagi. So far sekarang ni yang kami buat ni untuk apa? Bantuan ni maksudnya kita buat free of charge. Ada juga yang ada bagi sumbangan tapi kami tolak lah. Ada yang tapi dia orang bagi ambil dan bagi sumbangan kepada orang lain lah. Ya, okey. Inilah sebab masyarakat Malaysia ni ramai yang prihatin sebenarnya kan. Sangat-sangat prihatin. Kadang kita tak minta pun dia datang sendiri. Jadi kita berikan kepada mereka yang lebih memerlukan lah. Okey, macam Cik Sama sendiri, pengurusannya lebih kepada otomotif lah, kereta dan juga banyak kerja-kerja sukarelawan lain yang turut dilaksanakan untuk mereka dan juga pelajar terutamanya di sekitar Institut Kemahiran Mara Jasin ini. Kalau Cik Sama boleh kongsikan bagaimana sebenarnya pelajar ataupun mereka di luar sana membantu. Ialah bila kita buat kerja sukarelawan ni, mereka akan banyak isu dan cabaran yang perlu dilalui. Mereka ini pelajar, orang kata muda lagi kan, setahun jagung dalam bidang otomotif. Jadi banyak perkara yang perlu dipelajari. Jadi mungkin tanggungjawab itu jatuh di atas Cik Sama sendiri untuk membantu pelajar ini, untuk menggerakkan tenaga dan sebagainya. Jadi bagaimana cabaran dari sudut itu kalau Cik Sama boleh kongsikan? Cabaran daripada sudut kita nak membantu pelajar yang belum ada pengalaman tadi. Jadi kita pengajar pun tak beramai, lebih kurang dalam 7-8 orang saja. Jadi pelajar ramai, pelajar lebih kurang 30 orang. So kita ada bagikan pada 4 kumpulan lah. Jadi satu kumpulan kita tugaskan untuk membasuh, cuci kereta luar dan dalam, buka kapet semua. Dan 3 kumpulan lagi kita tugaskan mereka untuk membaiki dan menyelenggara kereta. Jadi kita memang dah bahagikan kumpulan, jadi dia lebih sistematik. Jadi kepakaran tadi kita bahagikan kepada pengajar-pengajar supaya dapat membimbing pelajar-pelajar tadi untuk melakukan kerja. Yelah, nak lakukan kerja ni, kita tak naklah niatnya asal itu nak membantu kan. Takut nanti niat asal tu bertukar jadi lain, takut jadi bertukar menjadi kekecohan ke dan sebagainya, mungkin berlaku kerosakan ke apa. Jadi yelah, jaminan yang mungkin boleh diberikan Cik Sama sendiri untuk mereka yang menghantar kereta untuk diperbaiki dia, untuk diselenggara dan sebab sebagainya. Sebab tu pengajar-pengajar akan sentiasa ada di situ. Kita sentiasa memantau dan memberi arahan kepada mereka. Jadi tidaklah pelajar-pelajar itu melakukan kerja tanpa pantauan. Itu sangat pentinglah. Daripada kolej lagi memang kita dah terapkan macam tu supaya pelajar-pelajar ni tidak membuat kesalahan lah. Itu sangat penting sebab kita tak nak nanti bila dihantar kepada kita kerosakan kecil tapi sampai kepada lagi besar masalah tu. Kita tak nak jadi macam tu lah. Sebab masa banjir ni dia dah tertekan, dah stres kan. Hantar kereta, emosi terganggu. Terganggu sebenarnya. Kejap lagi dengan harapan memberikan kereta tu untuk diperbaiki kan, rosak pula jadi kan. Pantauan yang betul-betul rapi lah kepada pelajar-pelajar penting. Okey. Jadi ini bermakna memerlukan tenaga yang lebih daripada seorang untuk mengawasi pelajar-pelajar. Jadi saya yakin Cik Sama tidak keseorangan. Ya, kita setiap tim tu ada 2 orang. Setiap kumpulan ada 2 orang pengajar untuk memantau pelajar-pelajar, lebih kurang ada 7 orang satu tim. Setakat ini bagaimana respon pelajar yang menyertai usaha murni ini? Saya nampak mereka sungguh bersungguh-sungguh lah. Saya nampak bersungguh-sungguh untuk bekerja walaupun tak dapat ganjaran apa-apa. Sebab mereka dapat belajar banyak perkara. Yalah, bila kita berada dalam situasi yang benar-benar, bukan yang betul terjadi, bukan hanya teori, jadi mereka banyak lagi yang boleh belajar. Dekat site kan, kita buat benda tu dekat site. So lain, dia punya environment dia lain. Kita nampak. Bagaimana dengan pelajar di sekitar untuk Kolej Kemahiran Tinggi Mara di PJ? Apa respon mereka apabila mereka digerakkan untuk menyertai program-program ini? Okey, untuk misi kali ini kami tak ada student-student dah cuti. So kami teknikal ni bawa non-technical punya staff. Bawa, so kami train macam mana untuk buat kerja-kerja basic lah. So dia orang faham. So macam driver pun boleh repair. So dia boleh repair, dia tahu macam mana. So benda ni tak susah sebab benda ni dia terendam dalam air dan kita perlu keringkan. Dan kita letaklah apa-apa yang, maksudnya kita letak contact cleaner, bersihkan skirt dia, lepas tu kita keringkan dan insya-Allah benda dia akan pulih. So student tak ada agak kecewa sebab kerjanya manpower tu tak ramai sangat. So bila manpower tak ramai, barang kadang-kadang ramai yang hantar sampai kami terpaksa tolak. Takut tak sempat siap kan.
Yelah, sebab yang terjejas tu ramai yang mempunyai kepakaran untuk membaikinya itu sangat terhad. Jadi bagaimana setakat ini program ini berlangsung, anggaran sajalah berapa banyak barangan elektronik yang sudah pun diperbaiki, yang berjaya diselamatkan oleh pihak Cik Zaini? Saya rasa banyak, ratus-ratus lah, termasuk blender, rice cooker, pressure cooker, mesin basuh. Banyaklah, saya rasa ratus. Air fryer ada tak? Air fryer asal ada saya tak tahu. Sebab sekarang ni rumah moden kan banyak pakai air fryer. Ada jugalah. Ada. Microwave ada. Yang kami pergi kat Kolej Semarang Banting tu, dia bisnes masak. Dia bawa rice cooker semua besar-besar, peti ais rice cooker yang besar, okey. Besar-besar tu so far selamat. Boleh pakai mixer. Okey. Ada tanya Thermomix. Itu kalau rosak tu memang menangis lah. Tapi bila diorang hantar tu, dalam keadaan yang terendam dengan air, dengan ada lumpur, kita buat balik, cuci bersih, kering, dan boleh buat satu kepuasan kepada kami lah. Sebab kita rasa seronok lah. Diorang hantar tu dengan dengan harapan supaya boleh berfungsi. Lepas tu bila kami buat dan boleh berfungsi, so saya sangat bersyukur, dan kami rasa macam puas hati lah. Rasa apa dia cakap, sukarelawan ni macam berbalik bagi kami lah. Yelah, sebab selalunya yang datang tu beri makanan atau barang. Ini kita membantu dalam sudut yang lain. Dalam misi yang lain. Misi yang berbeza. Belajar dapat hidupkan satu kenderaan, dapat hidupkan mesin bekasan elektrik, lagi puas hati. Sangat puas hati. Okay. Itu barang-barang elektronik. Barang otomotif kereta, berapa banyak kereta kalau Cik Sama boleh kongsikan yang berjaya dihidupkan? Kita tak banyak yang kita dapat buat sebab kita 3 hari je. Jadi masa sebenarnya sangat terhad lah pada kita. Sebab nak basuh kereta tu, nak tunggu kering tu lama. Dengan cuaca yang tak menentu kan. Jadi kita dapat lebih kurang dalam 15 biji. Lepas tu dapatlah hidupkan 5-6 biji kereta, 5-6 buah kereta. Yang lain-lain tu kebanyakannya elektronik sistem. Dan ada juga yang spare part itu kita tak dapat awal lah. Kena order apa semua kan. Jadi tak sempat. Mungkin kalau seminggu tu mungkin lebih banyak lagi lah. Tapi kita kekangan masa dan juga bajet lah. Itu saja. Okey. Saya rasa ini adalah satu pencapaian jugalah dalam masa yang singkat boleh menghidupkan sekurang-kurangnya 5 ke 6 kereta. Bayangkan perasaan si pemilik kereta itu kan, dalam keadaan kusut memikirkan kewangan dan sebagainya untuk memperbaiki kereta, dan pihak Cik Sama berjaya untuk menghidupkan kembali kereta-kereta tersebut. Kita cuma ada lebih kurang 1 ke 2 hari saja untuk buat kerja itulah. Okey, tak apa. Saya yakin kesempatan itu akan datang lagi selepas ini, insya-Allah ya, dan saya yakin pelajar-pelajar juga akan sentiasa membuka tangan mereka untuk turut menyertai program yang dilaksanakan ini dipanggil sebagai TVET Mara Prihatin. Terima kasih Cik Zaini, terima kasih Cik Sama bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan usaha murni dilaksanakan oleh pihak TVET untuk membantu mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Kita harapkan agar usaha murni ini dapat diteruskan dan juga membantu mereka meringankan beban terutamanya untuk sesiapa sahaja yang terjejas disebabkan oleh situasi banjir ini.